Okay, hello everyone. So, hari ini kita akan buat revision untuk ujian. So, ujian untuk DBS 10012 Engineering Science, duration time 60 minutes, 1 jam. So, kita guna paper daripada Jun 2019. So, untuk paper ini kita akan ada 3 soalan ya kelas. Ada 3 soalan yang mengandungi soalan subjektif dan juga soalan calculation. Di dalam ujian ini akan diberikan juga formula. Ini formula yang kamu akan dapat. So, untuk ujian hanya satu chapter yang akan dinilai daripada chapter 3 force. So, kita tengok soalan yang pertama dulu. State the definition of Newton first law, 2 marks. So, what is the definition for Newton first law? Newton first law menyatakan bahawa an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. Alright, ini definisi untuk Newton first law. Soalan B, give 2 differences between weight and mass. So this one, kamu boleh ambil 2 perbezaan. Mungkin boleh ambil dari segi unit. Kalau untuk mass, kalau untuk weight, unitnya adalah Newton. Kalau untuk mass, unit adalah dalam kg. Perbezaan yang kedua boleh ambil dari segi type of quantity. So weight is vector quantity. Kalau mass is a scalar quantity. Right? So 4 marks. Next question adalah calculation. Based on figure below, find the magnitude and direction of the resultant force. Okay, 14 marks. Banyak markah. Alright. So untuk yang ini, kamu perlu bina jadual, bina table. Okay, yang mengandungi 4 kolom dan 6 baris. Dia letak di sini. 4 kolom dan 6 baris. Okay, so untuk kolom pertama tu kita bagi maklumat untuk force. Kolom kedua untuk theta. Iaitu sudut. Kolom ketiga untuk kelarayan daripada paksi y equal to f sin theta. Kelarayan daripada paksi x untuk kolom yang keempat f cos theta. So di sini kamu kena label dahulu. Okay, kamu kena label semua daya dulu. So kita akan mula daripada ini. Ini kamu label sebagai F1. Ini F2. F3. Dan F4.
kita ada 4 daya saja, so sampai F4 saja. Okay, so untuk F1 kita isi ikut apa yang kita sudah label. So F1 bersamaan dengan 20 Newton, F2 bersamaan dengan 10, F3 7 Newton, F4 bersamaan dengan 22 Newton. Okay, untuk sudut kita akan ambil bermula daripada x axis ni 0 degree, right? So theta 1 adalah bersamaan dengan, kalau di sini kamu kena label ini sebagai theta 1 berapa, theta 2 berapa, dan seterusnya. Alright, so kalau tengok pada theta 1 is equal to 0 degree. Theta 2 kita ada 45 degree. Theta 3 is equal to, tengok di sini putaran kita bermula dari 0 degree ni, putaran sampai pergi kepada F3 ni. Jadi saya tunjuk di sini supaya next time kamu tahu how to find sudut angle untuk setiap daya ini. So kamu perlu buat rotation untuk cari angle, start from 0 degree ni, putar sampai kamu jumpa daya yang kamu mau. So this one adalah sudut untuk F3. So berapa dia punya sudut ni? So ini kuadran pertama, kedua, lepas tu tambah 60. So 180 tambah dengan 60, kamu akan dapat 240. Yes, 240. So letak sini 240 degree. Okay, berapa sudut untuk force number 4? So kita ulang lagi. Cara mencari sudut tadi bermula daripada 0 degree. Okay, buat putaran sampai kamu jumpa daya yang kamu mau, sampai F4. So kamu kena cari berapa sudut untuk yang ini. Ini adalah bersamaan dengan 300 darjah. So 300 degree. Okay. So next, find the resolution of force. Leraian daya pada setiap paksi Y dan X. So kamu just masukkan nilai yang kamu sudah label ini. Sebagai contoh 20 sin 0 darjah itu berapa? So ini bersamaan dengan 0. Kalau 20 cos 0 darjah bersamaan dengan 20. So buat untuk ke semua daya ini, so kalau untuk yang force number 2, 10 sin 45 adalah bersamaan dengan 7.07 Newton. Yang untuk ini 10 cos 45 sama juga 7.07. Untuk yang ini 7 sin 240 adalah negatif 6.06. 7 cos 240 adalah bersamaan dengan negatif 3.5. Dan untuk force yang terakhir 22 sin 300 adalah bersamaan dengan negatif 19.05. 22 cos 300 adalah bersamaan dengan 11. Okay, next
saya mau kamu cari jumlah hasil tambah semua daya pada Y. Ini adalah bersamaan dengan sum of Fy equal to tambah semua ni, kamu akan dapat, sepertinya kamu akan dapat negatif 18.04 Newton. Dan untuk yang ini, hasil tambah untuk leraian daya pada paksi X, hasil tambah ke semua ini adalah 34.57 Newton. Alright. So next kita akan cari dia punya leraian daya, paduan daya, resultant force, okay, or the magnitude. Find the magnitude tu maksudnya resultant force lah, dia mau kamu cari resultant force. So kita kena cari F1 equal to square root untuk, mana dia, simbol square root. Saya tulis di sini. Okey, kamu kena cari square root untuk leraian daya pada paksi, jumlah leraian daya pada paksi Y dan juga jumlah leraian daya pada paksi X. Jadi kena tambah kedua-duanya ini. Ini adalah bersamaan dengan, kalau kamu kira, kamu akan dapat negatif 18.04 kuasa 2 tambah dengan (34.57) kuasa 2. Okey, jangan lupa simbol untuk square root. Okey, di sini simbol untuk square root. So kalau kamu kira, sepatutnya kamu akan dapat dia punya jawapan 38.99 Newton. So inilah magnitude yang sepatutnya kamu mau cari tu. Magnitude tu adalah sebenarnya dia punya resultant force. Next, kamu kena cari dia punya daya paduan. Daya paduan iaitu formulanya diberi oleh theta equal to tangent inverse tangent bahagi dengan sum of Fy bahagi dengan sum of Fs. Alright? So ini kalau kamu cari, sepatutnya kamu akan dapat jawapannya ini negatif 18.4 bahagi dengan 34.57 is equal to negatif 27.56 degree. Okay, tapi yang ini kamu boleh letak
abaikan nilai negatif tu sebab nilai negatif di sini dia merujuk kepada kedudukan sudut ini pada kuadran negatif nanti. So dia adalah 27.56. Right? Dia cuma merujuk kepada kedudukan dia pada kuadran negatif. Right? So ini jumlah markah untuk soalan ini adalah 14 markah. So next kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Question number 3. Based on the figure below, calculate the center of gravity from point A. So from point A di sini. So 10 markah. So how to solve this question? Pertama sekali, kamu kena label semua daya dan juga jaraknya. Alright, so kita akan label dulu. Kita boleh label daripada kiri pergi ke kanan. So ini akan jadi F1. This one F2. F2. Ini F3. Dan F4 daripada bawah ni. Right? So di sini kita ada dua kaedah sebenarnya untuk cari center of gravity, tetapi dalam soalan ini tidak ditentukan apa metod yang perlu kamu gunakan. So kita akan guna metod yang paling senang, iaitu metod resultant force method. Okay, kita guna resultant force method. So kalau ikut kaedah ini, using resultant force method, formulanya diberi oleh X equal to F1 D1 plus F2 D2 plus F3 D3 plus F4 D4 bagi dengan hasil tambah semua dia F1 plus F2 plus F3 plus F4. Okay, ini formula yang kita guna. Sekarang jarak. Macam mana mau cari jarak untuk daya-daya ini? So kita kalau guna kaedah ini, kita akan ambil jarak itu bermula daripada hujung beam sebelah X. Sebab di sini dia bagi center of gravity from point A. So daripada hujung sini, from point A. Kalau dia kata di sini point tersebut, maka kamu kena ambil daripada hujung sini. So from point A, saya mau kamu buat barisan serenjang dengan setiap daya ini. Okey, dia keluar sini. Semua yang ini serenjang dengan setiap. Okey, ini. Okey, kita buat yang serenjang dulu. Satu lagi pada F4. Okey. So buat garisan serenjang dengan setiap poin ni.
So untuk cari dia punya distance, so kita akan mulai daripada point A. So katalah saya mau cari distance untuk force number 1, 50 Newton. So saya akan bermula daripada titik ni pergi kepada F, force number 2. Kita bagi dia color ini orange. So ini adalah distance number 1. Kalau tengok di sini distance number 1 dia adalah berapa kelas? Distance number 1 dia adalah bersamaan dengan, kita masuk terus dalam formula sini. Force number 1 dia adalah 15 multiply with distance number 1 is equal to 1 meter. Daripada sini. Tambah dengan force number 2 is equal to 18 meter multiply with distance number 2. So kita akan ambil balik. Distance number 2 ni bermula daripada hujung beam, point A, pergi kepada force number 2. Okey, jangan lebih. Berhenti pada force number 2 yang serenjang dengan force number 2. So ini adalah bersamaan dengan 3 meter. Tambah dengan force number 3 adalah dalam kilogram. So kamu kena tukar dia kepada Newton. So how to convert kilogram to Newton? Kita guna formula F equal to mg. Kan? So remember, kalau mau convert kilogram to Newton, kita guna formula F equal to mg. Ini untuk convert kg to Newton. Kita guna formula F equal to mg. So ini 2 darab dengan nilai graviti 9.1. 2 darab dengan nilai graviti 9.81. Darab dengan distance. Okay, jangan lupa mass, kilogram mesti tukar kepada Newton. So multiply with the distance. So distance dia bermula daripada point A, pergi kepada distance number 3. So ini bersamaan dengan 2 tambah 2 tambah 1 equal to 5 meter. Okay. Tambah dengan force number 4. Tengok. Force number 4 adalah 10 Newton, tetapi di sini dia punya arrow ini daripada bawah. So ingat, kalau kamu buat assumption bahawa semua daya di atas ni yang mengarah ke bawah adalah positif, maka kalau yang berlawanan arah daya ini, dia akan jadi negatif di depannya. So kamu just letak simbol negatif di depan. Right? Sebab dia berlawanan kan? Berlawanan arah. Dia bertentangan arah. Darab dengan dia punya distance, bermula daripada point A, pergi kepada force number 4. So ini berapa dia punya distance ni? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. This one is equal to 8 meter. Okay, darab dengan 8 meter. Okay. So next kita akan cari jumlah daya bagi kesemua daya ini. So force number 1 is equal to 50 Newton plus kita tambah 15 tambah dengan 18 tambah okey. Yang ketiga tadi 2 kg kalau kamu tukar kepada Newton, dia punya jawapan adalah berapa? Equal to 2 multiply with nilai graviti dia 9.81 is equal to 19.62 Newton. Ini. So di sini adalah 19.62 Newton tambah dengan 10 Newton. Ingat sebab dia daripada bawah. Lepas tu arah anak panah tu, arah daya bertentangan, so dia akan jadi negatif.
So, kamu letak simbol negatif di depan. Okay. So, ini sama dengan berapa? So, ini bersamaan dengan 69.1 bahagi dengan 42.62. Equal to 1.62 meter. So the center of gravity from point A is equal to 1.62 meter. So dia punya center of gravity itu kalau kamu tengok sini berada, kalau saya tanda pada wajah ini dia berada pada jarak 1.62, lebih kurang di sini. Center of gravity ya. Okay? Ada garisan hijau ni. Okay, so center of gravity di sini lah. Pada jarak 1.66 meter. Kamu boleh tambah 1.62 meter pada jarak ini. Alright. So untuk soalan ini 10 markah. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan ini based on the figure below, calculate the center of gravity from point A lebih kurang sama dengan soalan yang sebelumnya. Okay, so cuma yang soalan ini 12 mark, kamu kena ingat for first yang ada inclined plane seperti ini kena tukar kepada vertical force. Okay, so kita buat punya ni solution. So, soalannya lebih kurang sama. Calculate the center of gravity from point A. So di sini kita ada berapa daya? 1, 2, 3, 4, 5 forces. So maksudnya kamu punya formula pun mesti sampai pada force sampai force 5. P5. Bawahnya pun sama. Tambah F5. Okay, remember convert incline force to vertical force. Okay, ini untuk peringatan. So cara dia sama seperti yang di atas. So yang ini saya akan skip, cuma saya bagi dia punya final answer. Untuk ini adalah bersamaan dengan 3.7 meter. So tolong cuba buat dan dapatkan jawapannya. Okay, so how to convert inclined force to a vertical force? Kita gunakan formula F equal to F sin theta. Right, saya bagi contoh, example. Nanti kamu cuba buat example. Katakanlah mau cari vertical force untuk yang ini, untuk daya pertama. So 13 sin 40 darjah adalah bersamaan dengan 84 meter. Itu contoh ya. So 84 meter. So please convert the inclined force to vertical force. So here we have two inclined force ya. Sebelah kiri dan kanan ada dua. So kena tukar dulu. Lepas itu baru kamu continue with the solution using the same method seperti pada soalan 3A ini. Okay, sama saja. Alright. Kita pergi kepada
Soalan terakhir, assume point A as center of gravity. Find the reaction force F and the distance X if the beam is in equilibrium. So 8 marks. Soalan ini berbeza sedikit dengan yang sebelumnya. So yang ini kita akan bincang bersama. So how to find the reaction force? Untuk cari reaction force, first dia minta kita cari reaction force dengan simbol F. Pada diagram ni, dia adalah bersamaan dengan hasil tambah semua daya. So, F1 plus F2 plus F3 ini adalah 15 tambah 8 tambah 5 bersamaan dengan 28 Newton. So, jawapannya 28 Newton. So reaction force dia F tu adalah 28 Newton. Okay. Question number 2 dia adalah find the distance X if the beam is in equilibrium. So how to find the distance X? Distance X yang jarak daripada A pergi kepada point di sini. Okay, X ni. So dalam soalan dia sudah bagi tahu bahawa point A adalah center of gravity. Okay. Given that, kamu boleh buat ini. Given that the center of gravity at point A is equal to 3 meter. Okay, macam mana saya tahu 3 meter? Sebab kalau kamu tengok sini daripada hujung beam sebelah kiri pergi kepada point A, ini adalah bersamaan dengan 3 meter. Alright. So, menggunakan formula ini, so kita kurangkan dia punya force. Sini kita cuma ada tiga saja dia punya force. So sampai F3 saja. Distance tu sama sampai F3. So X di sini dalam formula ini adalah merujuk kepada center of gravity ya. Center of gravity. Bukannya X pada diagram ni. Okey, X pada diagram ni adalah nilai yang kamu kena cari. X pada formula ini merujuk kepada center of gravity. Alright, saya bagi di sini supaya kamu tahu. So F1 dia adalah 15. So kita continue dengan dia punya solution. F1 is equal to 15 multiply with dia punya distance. Ingat kita ambil jarak dari hujung sini ya. Kalau kamu masih ingat tadi saya ambil dia punya jarak dari hujung beam pergi kepada daya yang kita mau. Okey, sini kita ada jarak satu lagi sampai sini F3. Setiap ini ada garisan yang serenjang. Ini macam yang kamu buat tadi lah sebelum ni. Garisan serenjang supaya senang cari distance. So kalau kita tengok sini pada diagram ni, distance number 1 for force number 1 which is 15 Newton adalah bersamaan dengan 0. Sebab di hujung beam tidak ada jarak. Tambah dengan force number 2 8 Newton. Jarak dengan berapa? Jarak dia adalah daripada kalau kamu tengok jarak dia daripada hujung beam pergi kepada force number 2, ini adalah 3 tambah X. Di sini kamu boleh buat 3 tambah X. Okey, kita kurang. Tambah dengan force number 3 adalah 5 Newton. Jarak dengan berapa jarak daripada hujung beam pergi kepada force number 3? Ini adalah bersamaan dengan
3 meter tambah dengan X tambah dengan 5. Itu perlahan. Okey, bahagi dengan post number 1, 15. Okey, 15 tambah dengan 8 tambah dengan 5. Ini kalau kamu selesaikan X center of gravity tadi, center of gravity ni tadi X, given that the center of gravity which is referring to the X ni saya ambil ini supaya kamu tahu. Adalah 3 meter. So ini 3 meter. Sini 3 meter. So ini adalah kalau kamu dapat ini adalah 3 darab dengan 28. Alright. 15 tambah 8 tambah 5 adalah 28. So yang ini adalah bersama dengan 70 tambah 13 X. Okey, hasil darab daya-daya di atas ni. So 13X sama dengan 84 tolak dengan 70. Okey, 84 tu adalah daripada hasil darab 3 darab 28. So, X sama dengan 8. X sama dengan 14 bahagi 13. Sama dengan 1.08 meter. Right? So, inilah jawapan bagi soalan ini. So, jarak X ini yang kecil ni yang kita tidak tahu adalah bersamaan dengan 1.08. So, itu saja untuk revision kali ini. So, tolong buat ulang kaji untuk ujian kamu yang akan datang ni. So, jika ada apa-apa soalan boleh bertanya pada saya nanti dalam grup WhatsApp. Thank you semua. All the best.